Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Encik Nur Syarul Marzuki bin Muhammad Nur, Pengajian Kenegaraan HNP 3312, Semester 1, Sesi 2020-2021. Kami dari Kumpulan 7 ingin membentangkan artikel yang bertajuk Saya Bangga Menjadi Anak Malaysia. Kumpulan kami adalah terdiri daripada 6 orang ahli. Saya, Maybelline N. Anak Anthony. Saya, Esther N. Anak Risa. Saya Nur Aziza binti Muhammad Fuad. Saya Amishan Nasrin binti Sani. Nama saya Siti Nur Hashimah binti Hashim. Dan saya Sharifah Nur Atika binti Syed Putra Safwani. Pengenalan. Pada penilaian kami, artikel ini adalah sangat menarik dan sangat mudah untuk difahami. Melalui artikel ini, kami dapat meningkatkan lagi semangat cinta akan negara dan pengetahuan berkaitan dengan cara hidup masyarakat pelbagai kaum. Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang terdiri daripada rakyatnya yang berbilang kaum, seperti kaum Melayu, India, Cina, dan pelbagai etnik yang lain lagi. Walaupun terdapat banyak perbezaan yang sangat ketara di antara setiap kaum, seperti budaya hidup, perayaan, dan makanan, namun masyarakat Malaysia masih mampu hidup dengan aman dan damai di bawah satu bumbung besar sehingga kini. Artikel ini juga banyak menekankan unsur positif dalam menyampaikan mesej kepada pembaca seperti pentingnya perpaduan dan persefahaman kepada seluruh rakyat Malaysia. Ulasan artikel. Kumpulan kami memilih tajuk Saya Bangga Menjadi Anak Malaysia kerana tajuk ini cukup menggambarkan rasa bangga kami menjadi rakyat Malaysia. Negara kita telah bebas daripada jajahan British dan telah mendapatkan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Artikel ini menekankan kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mempunyai rasa cinta akan negara kerana negara kita merupakan sebuah negara yang bermasyarakat majmuk, kaya dengan budaya dan adat resam serta kaum dan bangsa yang pelbagai. Amat sukar melihat kepelbagaian budaya dan etnik dalam satu negara. Tetapi di Malaysia kita dapat melihat semua ini. Maka sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah bangga hidup dalam suasana aman dan damai, saling hormat menghormati, mesra bekerjasama antara satu sama yang lain, walaupun hidup di antara keunikan dan keistimewaan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya. Berdasarkan temu bual penulis artikel bersama dengan seorang pegawai polis yang bernama Encik Rajendran, isu utama yang dibangkitkan di dalam artikel ini adalah yang pertama, agama. Encik Rajendran menyatakan bahawa beliau sering bergaul dengan rakan-rakan yang berlatar belakangkan pelbagai agama dan bangsa. Di sini, kita dapat lihat bahawa walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa, kita masih boleh bergaul antara satu sama lain dan mengukuhkan silaturahim. Isu yang kedua adalah bangsa. Encik Rajendran menyatakan bahawa beliau dilahirkan dan dibesarkan dalam sebuah kampung di Taiping dalam suasana masyarakat majmuk yang terdiri daripada Melayu, Cina dan India. Beliau juga menyatakan bahawa beliau sering menghadiri kenduri rakannya yang berbangsa Melayu dan rakannya yang berbangsa Melayu juga menghadiri kendurinya. Di sini, kita dapat lihat bahawa perbezaan bangsa tidak menghalang kita untuk saling ziarah-menziarahi antara rakan kita yang pelbagai bangsa. Isu yang ketiga adalah bahasa. Hubungan Encik Rajendran dan rakannya yang sangat akrab menyebabkan rakannya yang berbangsa Melayu mampu bertutur dalam bahasa Tamil dan beliau juga semakin fasih berbahasa Melayu. Maka di sini, kita juga boleh memperluaskan ilmu kita dengan mempelajari bahasa yang berbeza-beza apabila kita bergaul dengan rakan-rakan yang berlainan bangsa dan agama. Isu yang seterusnya adalah rukun negara. Beliau menyatakan bahawa kita perlu menghayati prinsip-prinsip rukun negara kerana ia merupakan asas yang amat kukuh untuk mengelakkan isu-isu perkauman. Oleh itu,
Kita perlu mempertahankan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi kini dengan hidup bersatu padu dan aman damai dalam kehidupan masyarakat majmuk. Isu yang terakhir adalah makanan. Encik Rajendran menyatakan bahawa makanan kegemaran beliau adalah nasi kandar dan nasi lemak walaupun ia bukannya makanan tradisi kaum India. Hal ini membuktikan bahawa kita rakyat Malaysia saling menikmati makanan tradisi bangsa lain dan menjadikan ia sebagai makanan kegemaran kita. Adakah isu bangsa, agama, budaya, rukun negara dan makanan sangat menarik dan mengapa ia menarik? Dari aspek bangsa, ia sangat menarik kerana masyarakat dapat mengenali bahasa lain. Selain itu, ia dapat mewujudkan persahabatan yang akrab. Malah, ia sangat menarik kerana mempunyai pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina dan India serta dapat mewujudkan perpaduan kaum. Dari aspek agama pula, ia sangat menarik kerana mempunyai pelbagai kepercayaan yang dianuti oleh seseorang individu. Malah ia dapat membentuk akhlak yang mulia serta ia menarik kerana dapat mewujudkan nilai-nilai moral pada individu serta melahirkan rasa hormat menghormati. Seterusnya, aspek budaya pula ia sangat menarik kerana ia berpeluang untuk merapatkan diri mempelajari budaya kaum berlainan agama. Malah, ia sangat menarik kerana ia dapat mengukuhkan lagi perpaduan serta ia penuh dengan kemeriahan kerana mempunyai perayaan tersendiri bagi sesuatu bangsa. Aspek rukun negara pula ia sangat menarik kerana ia mewujudkan keharmonian pada negara, malah menjadi panduan bagi rakyat memupuk semangat setia kawan dan melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Akhir sekali, aspek makanan ia sangat menarik kerana mempunyai pelbagai makanan yang enak, malah mempunyai rasa yang unik seperti rasa masam, pedas, manis dan sebagainya. Malah ia juga menepati selera masyarakat orang Malaysia. Persoalannya di sini, adakah artikel ini dapat mengubah dan memberi kesan terhadap cara saya berfikir tentang perkara yang dibangkitkan dalam artikel Aku Bangga Jadi Anak Malaysia? Artikel ini boleh mengubah fikiran saya untuk lebih bangga menjadi anak Malaysia kerana Malaysia terdiri daripada masyarakat Melayu, Cina dan India. Kepelbagaian bangsa yang ada di Malaysia bukan penghalang untuk setiap individu mengetahui pelbagai bahasa. Sebagai contoh, masyarakat Melayu ada beberapa di kalangan mereka mengetahui bahasa Tamil dan bahasa Cina. Oleh itu, situasi ini telah memberi kesan kepada saya untuk lebih bersemangat dalam mempelajari bahasa-bahasa yang ada di Malaysia. Kepelbagaian bangsa yang ada di Malaysia sudah semestinya mempunyai budaya yang unik. Budaya yang sangat ketara kita boleh lihat adalah melalui adat resam perkahwinan. Adat resam perkahwinan di Malaysia lebih kurang sama iaitu merisik, meminang, pertunangan dan majlis perkahwinan. Tetapi, cara pelaksanaan perkahwinan setiap bangsa adalah berbeza. Sebagai contoh, kad jemputan memainkan peranan yang penting dalam perkahwinan masyarakat India. Hal ini dikatakan demikian kerana sekiranya terdapat kesilapan bermakna perkahwinan tersebut tidak akan dapat dijalankan dengan lancar. Uniknya, kad jemputan yang telah dicetak akan disapu dengan serbuk kunyit yang cair sebagai lambang keharmonian. Artikel Aku Bangga Jadi Anak Malaysia memberi kesan kepada saya dari segi pemikiran dalam hubungan persahabatan. Walaupun Malaysia mempunyai agama yang berbeza, tetapi mereka masih boleh berkawan antara satu sama lain. Sebagai contoh, agama Islam menggalakkan umatnya untuk menjalinkan hubungan persahabatan dari pelbagai agama supaya masing-masing boleh berkongsi ilmu pengetahuan. Kepelbagaian kaum di Malaysia mewujudkan kepelbagaian jenis makanan. Kaum Melayu merupakan kaum majoriti di Malaysia. Ia diikuti pula dengan kaum Cina, India serta lain-lain kaum minoriti lain. Sebagai contoh, nasi lemak merupakan hidangan makanan Melayu. Ia diperbuat daripada beras yang dimasak dengan santan kelapa, bawang merah, halia dan juga daun pandan.
Nasi lemak juga dikenali sebagai juadah kebangsaan Malaysia dan boleh didapati di setiap pelosok Malaysia. Kelebihan dan kelemahan artikel. Seperti yang kita tahu, artikel mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri. Antara kelebihan yang terdapat dalam artikel ini ialah pendedahan isi yang jelas. Maksudnya, isu yang dibincangkan oleh penulis dalam artikel ini memberi penyampaian yang baik kepada pembaca. Contohnya, bangsa, budaya, makanan, rukun negara. Selain daripada 3 bangsa utama di Malaysia, ada lagi bangsa lain iaitu Kadazan Dusun, Iban dan juga orang asli. Sebagai rakyat Malaysia, kita patut dan wajib tahu mengenai rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Selain itu, kelebihan lain adalah penyusunan maklumat yang baik dan menarik. Maksudnya, apa yang ditulis oleh penulis disusun dengan baik. Contohnya pada permulaannya, penulis menceritakan tentang pengalamannya yang berada di sebuah kampung yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dan seterusnya penulis menceritakan tentang pengalamannya bagaimana dia berkawan dengan berlainan bangsa dan menjalinkan hubungan bersama mereka sehingga menjadi persahabatan. Bukan itu sahaja, penulis juga menceritakan makanan kegemaran yang diminati, iaitu nasi kandar dan juga nasi lemak. Seterusnya, mesej yang ingin disampaikan dalam artikel mudah difahami kepada pembaca. Antara mesej yang ingin disampaikan adalah memberi kesedaran kepada kita sebagai pembaca untuk berkawan dengan sesiapa sahaja, tak kira kaum, budaya, bahasa dan agama. Seterusnya, kita patut berasa bangga menjadi anak Malaysia kerana kehidupan di Malaysia adalah aman dan damai walaupun kita hidup dengan pelbagai bangsa. Akhir sekali, kelebihannya adalah menarik perhatian pembaca. Artikel ini sangat ringkas dan ini menjadi penyebab utama menarik perhatian pembaca untuk membacanya. Bukan itu sahaja, pengalaman yang diceritakan oleh penulis juga merupakan faktor utama menarik perhatian pembaca. Di sebalik kelebihan, sudah pasti ada kelemahan. Antara kelemahan yang terdapat dalam artikel ini ialah kurang gambar yang menarik mengenai isu yang dibincangkan. Maksudnya, penulis tidak meletakkan gambar yang menarik semasa menceritakan pengalamannya tinggal di kawasan kampung dan pengalaman ketika berkawan dengan berlainan bangsa. Bukan itu sahaja, artikel ini juga kurang isi dan pengalaman daripada penulis. Penulis hanya menceritakan permulaan pengalamannya sahaja, tidak menceritakan sepenuhnya. Akhir sekali adalah tiada kesimpulan dalam artikel. Sepatutnya artikel mempunyai kesimpulan akhir, tetapi artikel yang kami jumpa dan pilih tiada kesimpulan akhir dan menyebabkan kami kena baca daripada awal hingga akhir untuk membuat kesimpulan akhir apa yang diceritakan daripada awal. Berikut merupakan rujukan yang telah kami gunakan. Yang pertama adalah lagu Saya Anak Malaysia. Yang kedua adalah Akhbar Harian Metro yang ditulis oleh Hazril Muhammad Noor pada 21 Oktober 2014 yang bertajuk Simpul Era Tali Persaudaraan. Dan yang ketiga adalah Akhbar Sinar Harian yang ditulis oleh Muhammad Aminur Ralif pada 4 September 2019 yang bertajuk Aku Bangga Jadi Anak Malaysia. Sebagai penutup, tuntasnya, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah berbangga akan negara kita sendiri kerana negara Malaysia mempunyai banyak keistimewaannya yang tersendiri. Rakyat yang saling melengkapi antara satu sama lain
walaupun berbeza dari segi agama, bangsa dan budaya telah menjadi kunci dan pencetus kepada semangat perpaduan. Oleh hal yang demikian, kita boleh hidup bermasyarakat secara aman dan harmoni. Saya menyeru kepada warga Malaysia untuk menyokong pembangunan negara dari segi ekonomi dan sosial. Contohnya, melancong dalam negara dan membeli barangan tempatan. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi dan imej negara. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.